kita nak pula menyelusuri sejarah bapa ideologi bagi Osman Ghazi. Siapakah namanya? Syekh Erdebali. So kalau kita nak belajar tentang Syekh Erdebali, kita kena pergi ke satu kota bernama Bilecik, satu kawasan yang berada di bawah daripada kota Bursa, masih di bahagian Anatolia. Syekh Erdebali merupakan seorang ulama, dilahirkan pada tahun 1206 di satu wilayah bernama Karaman, dan dulu dia belajar di Damaskus, belajar dalam bahagian bidang fiqh dalam mazhab Hanafi. Macam kita tahu Turki ni mazhab Hanafi kan. Dan dia juga merupakan best friend kepada Ertugrul Ghazi. Jadi Ertugrul Ghazi ni merupakan seorang pemimpin yang sangat rapat dengan ulama. Jadi dia selalu minta advice dan sebagainya. Jadi bila dia ada anak yang bernama Osman Ghazi, dia pun mewariskan kepada anak dia untuk menjadi seorang pemimpin yang sentiasa membersamai, mendampingi dan mendapatkan nasihat-nasihat daripada para ulama untuk membenarkan dan meluruskan langkah mereka sebagai seorang pemimpin. Waktu saya pergi Turki, saya ada jumpa satu merchandise yang ada menuliskan wasiat Ertugrul Ghazi kepada anaknya, iaitu Osman Ghazi. Dia tulis apa? Ba'ol. Dia tulis bahasa Turki, tapi mustahil lah kan saya akan baca semua. Saya bagikan maksud dia sahaja. So apa pesanan Ertugrul Ghazi kepada anak dia? Dia kata, wahai anakku, you can offend me but do not offend Syekh Erdebali. You can oppose me but do not oppose Syekh Erdebali. You can rebel against me but do not rebel against Syekh Erdebali. So semua nasihat-nasihat dia tu berbunyi seolah-olah dia nak kata apa? Kau boleh tak bersetuju dengan ayah, kau boleh menentang ayah, tapi jangan pernah kau menentang Syekh Erdebali, because he is unwavering light. Kerana dia ni cahaya yang tak berbelah bagi. Seolah-olah nak kata dia ni tahu lebih banyak daripada kita, dia ni Allah bagi dia faqih dalam bidang agama, maka kita yang kena dengar cakap dia. So tak apa, kau tak dengar cakap ayah tak apa, tapi kau jangan tak dengar cakap dia. Dan dia ada juga advice anak dia, dia kata apa? Kalau kau tak dengar cakap ayah, ayah mungkin akan hurt. Tapi kalau kau tak dengar cakap Syekh Erdebali, I will turn my eyes blind towards you. Aku akan tak pandang kau, aku tak akan mengaku anak pada kau. So nak katanya seserius itu pesanan Ertugrul kepada anak, kerana dia tahu sangat penting untuk mentarbiah ataupun membesarkan anak dia. Tak cukup untuk ada bapa biologi sahaja, perlukan ada bapa ideologi ataupun bapa fikrah yang sentiasa membina anak dia dengan tarbiyah Islam. Jadi sebab tu dia nak anak dia sangat dekatlah dengan Syekh Erdebali. Kalau kita pergi ke panorama Bursa, kita akan nampak ada satu frame ni yang menunjukkan betapa rapatnya hubungan antara Osman Ghazi dan juga Syekh Erdebali, murabi ataupun spiritual leadernya. Nak kata betapa rapatnya dia dengan Syekh Erdebali, sampaikan mimpi dia pun dia consult dengan Syekh Erdebali. So apa mimpi dia? Satu malam dia tidur, dia bermimpi bahawa daripada dada dia keluar satu pohon yang sangat besar, dan rimbunan pohon itu melitupi seluruh kawasan yang sangat luas di muka bumi ini, merangkumi 4 pegunungan utama dan juga 4 lautan dan sungai utama di dunia. Nak menceritakan betapa besarlah pokok tu, dan daun-daun daripada pepohonan tu berubah menjadi bentuk pedang yang semuanya menunjukkan ke arah satu titik, iaitu Konstantinopel. Jadi bila dia tersedar dan dia cerita kepada Syekh Erdebali, Syekh Erdebali mentakwilkan pada dia bahawa daripada dia akan terbinanya sebuah kekuatan umat Islam yang nantinya kita kenal sebagai Turki Utsmani, yang kerajaannya sangat luas. Kerajaan itu nantinya akan menjadi the promised one, akan menjadi orang yang merealisasikan hadis Rasulullah, iaitulah cucu cicit Osman Ghazi yang ke-7, iaitu namanya siapa? Muhammad Al-Fatih. Jadi sejak daripada itulah mimpi Osman ni dia wariskan kepada anak cucu cicit dia, supaya mereka ni akan menyambung perjuangan dan legasi beliau. Jadi satu benda yang kita boleh belajar daripada Ertugrul Ghazi dan juga Osman Ghazi, bahawa apa? Mereka ni sangat rapat dengan para ulama seperti Syekh Erdebali. Dan Syekh Erdebali merupakan seorang ulama yang tidak dijual oleh apa? Harta dunia. Dan bukannya dia yang kena alter apa kefahaman Islam dia mengikut apa yang pemimpin nak, tapi pemimpin yang harus diluruskan oleh agama Islam. Itu satu benda kita boleh ambil lah kan, untuk application di zaman kita pada masa kini. Jadi the moment Osman Ghazi menjadi pemimpin, dia memberikan satu lagi advice yang juga sangat melegenda. Kalau tadi Ba'ol, yang ni Ol. Dia cakap apa? Basin Bundan Sorachi. Macam over saya nak baca semua, tapi tak. Dia memberikan satu hakikat dan mindset tentang apa erti menjadi seorang ketua. Kami ni rakyat dan umat ni, kami akan bergaduh, kami akan berpecah, tapi for you, this is the leader punya role adalah apa? Kau kena bersabar. Kau yang kena satukan di saat kami berpecah. Kau yang kena tenangkan di saat kami goyahkan. Dan dia tutup dengan apa? Oh my son, your burden is heavy. Nak katanya apa ni? Beban menjadi pemimpin ni berat. Sebab dia bukan, it's not about people serving you, but you have to serve the people. Lepas tu dia tutup dengan semua benda ni akan dikira oleh Allah nanti. Jadi inilah tugas ulama pada waktu tu, berani mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin tentang apa erti yang
yang sebenar menjadi pemimpin dan betapa besarnya amanah menjadi pemimpin yang nanti akan dipertanyakan Allah di akhirat sana. Jadi inilah kita nak kata betapa pentingnya untuk ada spiritual guide, seorang ulama dan murabi yang berani menegakkan kebenaran dan menjadi pendamping rapat bagi pemimpin-pemimpin kerajaan Turki Utsmani. So Syekh Erdebali ni dia menjadi spiritual mentor bagi beberapa Ottoman Sultan seperti Osman Ghazi, Orhan Ghazi dan juga sampai Sultan Murad I. Nanti lepas dia dah meninggal, menantu dia iaitu Dursun Fakih pula yang akan sambung buat kerja dia, iaitu menjadi Syekhul Islam bagi kerajaan Turki Utsmani, memberikan advice daripada sudut Islam kepada para sultan.